tumbuhan dan herba seringkali dikaitkan dengan bidang perubatan, terutamanya apabila melibatkan kaedah perubatan tradisional. Ramai yang berpendapat bahawa kaedah rawatan tradisional kadangkala lebih mujarab dan selamat jika dibandingkan dengan kaedah perubatan moden. Namun begitu, apa jua alasannya, kedua-duanya memainkan peranan yang sangat penting baik dalam bidang perubatan maupun bidang lain yang berkaitan, antara lainnya bidang kesihatan dan kecantikan. Dalam dunia moden ini, tumbuhan herba semakin dimanfaatkan dalam menghasilkan pelbagai produk kesihatan, termasuklah produk minuman dan makanan. Tumbuhan herba telah lama digunakan oleh manusia sebagai ubat, penguat tenaga, untuk kesihatan dalaman dan sebagainya. Masyarakat Melayu umpamanya telah mengamalkan memakan ulam-ulaman dalam menu seharian mereka sejak dahulu lagi dan masih meneruskan amalan ini sehingga ke hari ini. Bercakap soal herba dan tumbuhan semula jadi, di Malaysia permintaan terhadap herba untuk penggunaan ubat-ubatan tradisional kini semakin meningkat. Nilai produk berkaitan herba kini adalah lebih 4.5 bilion ringgit setahun. Kini, semakin banyak pihak yang mula menyedari kehebatan tumbuhan herba, lalu mengambil langkah proaktif menjalankan penyelidikan mengenainya. Ini membuktikan bidang herba telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif walaupun masyarakat kini melalui arus pemodenan. Namun begitu, atas keberkesanan dan keistimewaan tumbuhan herba yang dikatakan mampu merawat pelbagai jenis penyakit, muncul pelbagai jenis atau jenama produk kesihatan yang menggunakan bahan asas semula jadi ini. Malah jika dilihat dalam senario hari ini, masyarakat Malaysia terutamanya begitu menggemari minuman berasaskan tumbuhan yang dirasakan lebih semula jadi dan selamat. Ia dikatakan dapat membantu merawat, memulih dan memberi kesegaran kepada pengamalnya kerana kandungan bahan yang digunakan di dalam produk tersebut yang lebih terjamin secara semula jadi. Kopi yang semula jadi, dia menggunakan bahan yang baik seperti antioksidan dan mineral. Sebab tu kebanyakan orang suka minum kopi sebab dia nak contohnya macam bahan semula jadi kafein yang merasa lebih segar. Dia samping dengan bantuan penampungan tenaga daripada gula dan kombinasi yang lain tu, dia akan rasa lebih segarlah. Lambakan produk berasaskan herba semula jadi mendapat sambutan menggalakkan sejak akhir-akhir ini. Produk minuman segera atau 3 dalam 1 antara yang cukup popular dan menjadi kegemaran ramai. Ada yang mengambilnya dengan kadar 1 paket sehari dan ada juga yang mengambil 4 hingga 5 kali sehari. Biar apa jua khasiat dan kesannya, produk minuman segera seperti ini terus diminati dan mendapat permintaan yang makin menggalakkan. Kepelbagaian produk minuman yang menggabungkan pelbagai jenis kandungan bahan semula jadi yang terkenal dengan pelbagai kebaikan menyumbang kepada keberkesanan sesuatu produk. Lempoyang, temulawak, mengkudu, goji dan halia antara bahan yang kerap kali digunakan apabila menyentuh tentang kandungan bahan-bahan ubatan tradisional. Bahan-bahan ini telah dikenal pasti sebagai kandungan yang mampu mencegah pelbagai penyakit, memberi tenaga dan lain-lain lagi. Buah mahkota dewa atau bahasa saintifiknya Phaleria macrocarpa antara jenis tumbuhan herba yang telah terbukti keberkesanannya dalam ilmu perubatan tradisional. Malah sehingga kini, ia digunakan secara meluas dalam perubatan alternatif untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Di Indonesia, buah ini dimanfaatkan secara meluas. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai detoksifikasi yang dapat menetralkan racun dalam badan, malah mampu melancarkan perjalanan darah serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh badan seseorang.
Mahkota Dewa secara semula jadi dia mengandungi antioksidan dan mineral yang tinggi. Di IBD kita menjalankan pendidikan bagaimana nak ekstrak mahkota dewa ini supaya bahan-bahan yang baik tadi dapat ditukar kepada bentuk ekstrak dan sesuai untuk digunakan dalam produk yang lain. Dalam menghasilkan produk yang benar-benar berkualiti dan menepati standard yang ditetapkan, pelbagai aspek akan dikenal pasti terlebih dahulu. Ini termasuklah aspek kandungan bahan, cara penghasilan dan teknologi yang digunakan. Bagi pengasas produk kopi Mahkota Dewa, beliau mula mengenal pasti akan keistimewaan buah ini hasil dari kajian yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. Pertama, kalau terkenal dengan anti-cancer. Dia terkenal dengan anti-cancer. Yang kedua, dia boleh menjalankan pelancaran darah. Dan ada juga pendapat mengatakan dia boleh juga menurunkan kadar darah kita ni untuk kadang-kadang ada yang darah tinggi dan sebagainya. Dan dia bagus juga untuk kencing manis. Dan banyak yang orang minum kopi saya ni banyak katanya kencing tu dah normal lah. Darah pun normal. Jadi itu yang kebanyakannya mengatakan buah Mahkota Dewa ini memainkan peranan sebagai salah satu herba alternatif selain daripada herba-herba lain yang boleh membantu menyihatkan kesihatan. Melihat kepada khasiat yang terkandung di dalam buah ini, ternyata ia amat berkesan dan telah diakui keberkesanannya oleh pengguna. Tidak hanya mengaut keuntungan semata-mata, aspek kualiti dan standard yang ditetapkan menjadi tunjang dan keutamaan. Penekanan saya kualiti. Kualiti itu mesti dijaga. Dan dia ada perbezaan antara buat kopi bersama ekstrak dan kopi yang digrind. Bahaya. Kopi tiruan, grind dan sebagainya ni bahaya. Grind ni dicampur ataupun diproses seperti kita proses rempah. Diproses katalah 100 kilo. Diproses dapat 90 kilo balik dengan hampas, dengan kotoran semua dicampur dan dicampur dengan kopi dijual. Tak boleh. Jadi dalam kita membuat ekstrak ni lain. Sebab kita buat ekstrak ni diproses, digunakan teknologi nano. Dalam memastikan perkembangan industri herba seiring dengan perkembangan industri makanan dan minuman negara, Al-Jannah Global Marketing sentiasa bekerjasama dengan pihak penyelidik dalam memperbaiki mutu dan kualiti produk yang dihasilkan.